Okay, so kita jumpa lagi untuk video yang ketiga. Alright, saya minum jap. Dah sejuk dah ini. Baik. Okay, so kita dah cerita tadi pasal penapis air dan juga penapis air takaful insurans ni, dan juga apa tadi, affiliate dan dropship. Okay, sekarang kita beralih kepada online marketplace seperti Shopee dan Lazada. Alright. So, kelebihan, tak perlu buat promosi sebab Shopee dengan Lazada memang dah banyak pelawat yang memang orang buka Shopee Lazada ni memang nak beli. Jadi anda hanya perlu letak produk anda dekat situ. Okay, dan boleh kata semua sistem diorang yang uruskan sebab dia sistem kan. Anda tak perlu pening macam mana nak handle benda tu. Tak perlu pening nak buat payment gateway, tak perlu pening nak buat website, tak perlu pening nak buat itulah sistem pembayaran, borang, tempahan, semua tu tak payah. Sebab semua dah ada dalam sistem online marketplace diorang, Shopee, Lazada ni. Okay, so ready buyer pun memang dah ramai lah. Jadi anda tak perlu pening. Tak perlu pening. Sedap. Bunyi jam senang kan. Macam letak je terus orang beli. Okay. No, dia tak semudah tu. Sebenarnya tak semudah tu. Okay. Dia punya kekurangan dan juga cabaran ialah anda kena bersaing dengan ramai orang, ramai penjual termasuk supplier. Kalau kat Shopee ni, kan, anda kena bersaing dengan supplier-supplier daripada China juga. Okay, kalau anda buka kita buka Shopee sekarang Shopee. Okay, kita tengok saya buka Shopee kejap Okay, kita buka Shopee. Maaf, skrin ni lupa. Okay, so dekat sini kita boleh nampak banyak produk-produk dekat Shopee ni. Okay, yang sangat-sangat murah. Jadi kalau anda nak jual barang kat Shopee ni, kalau anda letak barang mahal, anda takkan mudah terjual. Okay, memang Shopee ni orang datang sebab nak murah. Tapi kat Lazada anda boleh cuba. Sebab tu saya try dekat Lazada, saya letak barang harga yang lebih mahal daripada kat Shopee. Still ada orang buat belian lah. Cuma Lazada ni dia punya proses agak leceh sikit lah. Dia punya, anda kena submit borang, anda kena submit SSM, anda kena submit, adalah dokumen-dokumen yang diorang minta. Tak sama macam Shopee. Shopee dia semua orang pun boleh niaga kan. Tapi Lazada dia strict sikit lah. Tapi berbaloi lah sebab dia punya customer dekat Lazada dia lebih berduit lah orang kata. Lebih berduit sedikit. Sebab saya ada kawan yang memang dia tak pelik, dia tak pandang pun produk kat Shopee ni. Sebab dia dah biasa dekat Lazada. Sedangkan produk kat Lazada tu ada yang lagi mahal. Okay. Lagi satu dekat Shopee. Okay. Anda memang kena ambil borong. Maksudnya anda kena keluar modal lah. Anda kena modal. Anda kena ada duit untuk keluar modal. Anda kena ada tempat untuk simpan barang. Okay. Hal tu saya ada beli panduan Tuan Ismail Arsyad. Panduan ni sangat-sangat bagus. Okay, sangat-sangat bagus. Dia ajar kita dropship jugalah. Tapi cara dropship dia tu, kita still kena beli barang and then jual balik. Dan benda tu memang berkesan lah. Cuma anda kena still ada space untuk simpan barang. Okay, anda boleh follow Tuan Sifu Ismail Arsyad. Okay, saya sangat recommend untuk anda beli dia punya panduan. Kalau anda nak betul-betul nak buat lah. Okay, tapi kalau let's say anda jenis yang tak nak keluar modal untuk produk, tak nak post barang, tak nak simpan barang, tak sesuai lah bisnes ni. Okay, tak sesuai. Sebab anda still kena post barang juga. Kekurangan lagi ialah untung tak banyak. Okay, untung sangat sedikit. Sebab kalau anda letak harga mahal, sebab nak untung besar, nak untung lebih kan, nak buat jualan tu agak susah. Okay, kecuali kalau anda dapat jual barang yang tak ada persaingan, ataupun maybe persaingan masih sedikit, anda boleh jual pada harga yang sedikit mahal. Tapi bila orang dah start jual,
Tapi benda tu agak susah nak bila dekat Shopee ni, sebab memang anda susah nak jumpa produk yang orang lain tak jual. Sebab memang rata-rata memang peniaga-peniaga semua dah hebat-hebat dekat Shopee Lazada ni. Lagi-lagi supplier daripada China. Tapi sekarang ni Shopee dia dah ketatkan dia punya peraturan yang mana pre-order tak boleh lebih daripada 7 hari ke 10 hari. So kalau supplier daripada China, dia akan ada masalah sedikit lah, sebab dia tak perlu dia kena post barang dengan cepat, at least 9 hari. Okay. Tapi sekarang ni pun entahlah, saya order kat China pun 9 hari sampai. Kan? Itu cabaran lah pada kita yang nak berniaga dekat Shopee. Nak tak nak memang anda kena jual pada harga yang murah, lepas tu jual pada kuantiti yang banyak, baru anda akan dapat income yang boleh kata stabil lah dengan Shopee ni. Okay, kalau dah nampak orang post dekat Facebook kan, dia tunjuk dia punya sale sehari sampai ribu-ribu ataupun sebulan sampai puluh-puluh ribu. Cuba tanya profit berapa. Kalau dia jujur, dia akan bagi tahulah. Okay, tapi setahu saya kalau sale 100 ribu, okay, sale 100 ribu dekat Shopee, tapi untung anda dalam 20 ribu, itu dah kira banyak lah. Okay, itu level-level orang yang borong. Okay, 100 ribu, 20 ribu untung bersih tu kira okey dengan Shopee. Dah kira sangat-sangat okey. Tapi kalau dia cerita 100 ribu sale dekat Shopee tapi untung sampai 50%, 50 ribu, itu boleh kata scam lah. Saya tak recommend anda follow Sifu tersebut kalau dia bagi tahu dia profit sampai 50% dengan Shopee. Kalau dia jual dekat luar Shopee, saya boleh percaya sebab dia boleh markup lebih tinggi lah. That's why kita akan bincang pasal web e-commerce nanti untuk video-video yang seterusnya. Okay, so itu antara cabaran lah menjual dekat Shopee dan juga Lazada. Anda kena main borong. Anda kena kalau anda tak nak borong, anda boleh guna style Sifu Ismail Arshad, tapi anda still kena jual kuantiti yang banyak. And then untung pun tak boleh banyak lah. Satu produk maybe untung, jangan terkejut untung maybe RM5, RM10 pun dah kira okey. Tapi anda kena main kuantiti. Dan juga anda still kena post barang, kena simpan barang. Sebab itu yang sepatutnya berlaku dalam proses jual beli dekat Shopee dan juga Lazada. Anda still kena post dan simpan barang. Okay. Kalau anda nak dropship, let's say anda tak nak post barang, anda kena cari supplier dropship dekat Malaysia yang boleh offer harga murah satu. Lepas tu dia boleh post on time. Which is saya rasa susah nak jumpa penganjur dropship yang macam tu. Kalau ada pun lah, let's say kalau ada lah, maybe stock dia pun akan selalu sold out. Okay, kalau dia kata dia boleh bagi dropship dekat anda, post on time, saya jamin dia punya produk akan selalu sold out. Dan anda pun tak akan boleh buat jualan dengan banyak lah. Okay, itu dia punya game dekat Shopee dengan Lazada. Kena main borong, kena jual banyak, and then kena untung sedikit, kena main kuantiti lah. Alright, sebab tu ada orang yang dia banyak, dia sanggup borong banyak-banyak sebab nak jual kat Shopee. Sebab satu barang tu maybe dia ambil untung dalam RM10 ke RM5 ke. Okay, tapi disebabkan Shopee ni pelawak dia terlalu ramai. Okay, ramai satu lagi mereka kuat membeli. So bila ramai orang beli dengan anda, okay, walaupun untung sedikit, RM5, katalah RM5 ke RM10, anda akan dapat, bila total anda akan dapat income yang lumayan lah dekat Shopee. Okay, kelebihan dia, anda dah tak perlu pening nak cari customer, anda tak perlu pening nak buat FB ad ke, Google Ads ke, sebab memang pelawat datang memang nak beli. Cuma dia akan pilih produk yang murah dan juga yang terbaik lah. Okay, anda bolehlah cuba try letak harga mahal, tapi anda letak free gift, boleh cuba. Tapi still akan kalah dengan orang yang offer harga murah dan yang terbaik. Okay, kalau nak buat free gift pun, make sure free gift tu berbaloi lah. Okay, kadang kita nak bagi free gift tapi kita sendiri yang rugi kan. Sebab free gift pun dia punya cost dah berapa. So anda kena pandai bijak lah memilih free gift yang bagus kalau anda nak letak harga yang lebih tinggi. Okay, so itu satu dropship Shopee dan juga Lazada. Alright, so next video kita akan sambung lagi untuk bisnes SIM card. Okay, tengok satu video je kita cerita pasal shopping dengan Lazada je sekarang ni. Alright, so dah 10 minit, kita sambung untuk next video. Alright, bye bye, jumpa lagi.